Jadi alhamdulillah pada bulan Februari tahun ini hasil kajian strategik telah dikeluarkan oleh 1MDB, dan setelah itu pada bulan Mei 2015 pelan rasionalisasi atau rationalization telah dibentangkan kepada kabinet, dan alhamdulillah sekali lagi menteri-menteri kabinet telah memberi sokongan terhadap penyelesaian tersebut, dan insya-Allah dalam penghujung tahun ini hutang 1MDB akan dikurangkan secara mendadak, dan saya akan ceritakan sebentar lagi bagaimana kita akan melakukan. Tetapi pada masa sama banyak persoalan telah timbul pada bulan Februari dan juga bulan Mac tahun ini, sama ada melalui Sarawak Report atau pendedahan daripada Sarawak Report, melalui beberapa cerita yang telah dikeluarkan oleh The Edge, akhbar The Edge, dan juga Malaysia Kini dan Malaysian Insider dan sebagainya, yang telah membuat pelbagai tomahan dan ketidakbetulan terhadap 1MDB, dan pihak kerajaan perlu mengambil berat perkara ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak menyedari, tetapi cerita-cerita tersebut yang telah dibuat tanpa bukti telah dibuat di dalam pertengahan bulan Februari dan awal bulan Mac. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan dapat ingat lagi. Pada 4 hari bulan Mac, tidak sampai 3 minggu tomahan tersebut dibuat, tidak sampai 3 minggu. Pada 4 hari bulan Mac, Jemaah Menteri atau kabinet telah memutuskan bahawa Jabatan Audit Negara perlu dibawa masuk untuk membuat penyiasatan menyeluruh mengenai 1MDB. Tidak sampai 2 atau 3 minggu tomahan tersebut dibuat, Jemaah Menteri telah memutuskan untuk mengambil tindakan segera, dan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Najib telah juga mengatakan bahawa report atau laporan daripada Jabatan Audit Negara tersebut akan dibentangkan kepada Public Accounts Committee atau PAC, Jawatan Kuasa Akaun Negara. Dan PAC ini mempunyai ahli-ahli daripada pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan. Jadi kerajaan begitu telus dan begitu cepat di dalam 3 minggu cerita-cerita tersebut keluar untuk melaksanakan siasatan, dan juga secara telus dan terbuka mengatakan bahawa laporan yang keluar akan dibentangkan kepada PAC. Dan seterusnya beberapa agensi kerajaan juga telah memulakan penyiasatan, sama ada Bank Negara, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Jabatan Audit Negara, Polis Diraja Malaysia dan Jawatan Kuasa Kira-kira Negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada masa ini 1MDB adalah syarikat yang paling disiasat di Malaysia. Tidak pernah ada satu pun syarikat di Malaysia di mana 5 agensi tersebut semua membuat penyiasatan. Dan kami pada masa ini adalah buku terbuka. We are an open book. Tetapi untuk membaca buku terbuka, perlulah minda yang terbuka. Dan alhamdulillah, setelah beberapa penyiasatan berlangsung, Bank Negara Malaysia telah memberi kertas siasatan kepada Peguam Negara, dan Peguam Negara telah memberi penjelasan yang begitu menyeluruh mengapa tiada kesalahan jenayah. Mungkin ada beberapa isu administratif yang kita perlu akur dengan kehendak Bank Negara, dan kami mempunyai respect terhadap Bank Negara, dan kami akan cuba untuk melaksanakan apa yang telah diminta oleh Bank Negara. Tetapi itu secara administratif, bukan secara jenayah. Penting untuk kita faham. Yang keduanya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia telah mengatakan bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 3 kali bahawa SPRM tidak menyiasat 1MDB. Dan dana daripada 1MDB tidak masuk ke akaun peribadi,
Yang amat berhormat Perdana Menteri. Ini telah disahkan. Ya, jadi bukan saya yang cakap, ya, bukan saya yang cakap. Ini disahkan oleh agensi penyiasatan yang telah membuat penyiasatan secara profesional, telus dan menyeluruh. Dengan Jabatan Audit Negara, laporan interim telah dibentangkan kepada PAC dan insya-Allah sebelum hujung tahun ini laporan akhir akan dibentangkan. Polis Diraja Malaysia masih meneruskan penyiasatan. Setahu saya Tan Sri IGP hendak juga melihat laporan daripada Jabatan Audit Negara sebelum PDRM mengambil tindakan lanjut, dan kami di pihak 1MDB akan sentiasa memberi kerjasama dan memberi maklumat yang dipohon oleh agensi tersebut supaya penyiasatan dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Jadi, masalah di 1MDB sekarang ini semua tahu, yakni cabaran tersebut ialah ketidakseimbangan aliran tunai. Ini merupakan masalah perniagaan. Kerajaan telah mengambil berat kerisauan yang telah ditimbul oleh 1MDB, sebab itulah ada penyiasatan dan sebagainya. Tetapi hutang tersebut masih perlu dilangsaikan, dan infrastruktur yang kami telah mengambil tanggungjawab perlu dilaksanakan. Jadi sebagai sebuah syarikat yang tidak hendak mengambil lebih dana daripada kerajaan, kami telah menerima sebanyak 950 juta ringgit sebagai hutang sementara, temporary facility, untuk melaksanakan program infrastruktur tersebut. Sementara plan rasionalisasi ini diselesaikan. Jadi plan rasionalisasi ini mempunyai 3 tahap yang berlainan. Tahap pertamanya ialah menjual aset untuk mengurangkan hutang. Ya, kami telah mengambil hutang untuk membeli stesen janakuasa EDRA. Jadi kami mengambil keputusan yang tidak senang, it's a difficult decision, untuk menjual aset tersebut. Dan dengan penjualan aset tersebut, hutang 1MDB akan dikurangkan sebanyak 16 hingga 18 bilion ringgit. Yang keduanya, kerajaan telah mengambil keputusan untuk membawa pelabur equity baru. Dan ini kami akan laksanakan insya-Allah dengan Bandar Malaysia, di mana kami hendak menjual sebanyak 60% equity di dalam syarikat tersebut, dan ini akan mengurangkan hutang sebanyak 10 hingga 12 bilion ringgit. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, Bandar Malaysia ni walaupun tanah tersebut masih ada, kami perlu melaksanakan pembinaan kem-kem baru. Ya, jadi sesiapa yang masuk tu, yang membeli 60% equity tersebut, beliau juga perlu invest atau melabur lebih lagi dana untuk menyelesaikan kem-kem tersebut dan juga membangunkan infrastruktur di Bandar Malaysia. Ya, jadi bukan free equity. Ya. Dan yang ketiganya, pengurangan hutang melalui pemindahan aset. Syarikat IPIC di Abu Dhabi merupakan syarikat milik penuh Kerajaan Abu Dhabi. Aset syarikat IPIC ini adalah lebih kurang 60 bilion US dollar. Ya, maknanya syarikat itu syarikat begitu besar dan mempunyai credit rating atau pentarafan kreditnya AA, ya, 2A, maknanya lebih tinggi daripada kerajaan Malaysia. Jadi IPIC ini telah memberi sokongan melalui garanti kepada beberapa hutang yang telah diambil oleh 1MDB. Dan penyelesaian bersama IPIC tersebut ialah 1MDB telah memberi dana USD kepada IPIC untuk garanti tersebut, dan kami akan memindahkan deposit tunai tersebut bersama dengan fund unit kepada IPIC, dan IPIC akan mengambil alih hutang. Jadi itu rancangan bersama IPIC, di mana hutang sebanyak 16 bilion ringgit akan dikurangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menambah atau mencongak pengurangan hutang tersebut, 16 hingga 18 bilion melalui EDRA, 10 hingga 12 bilion melalui Bandar Malaysia, dan 16 bilion ringgit melalui IPIC, lebih 42 bilion ringgit.
Ya, jadi saya daripada Januari lagi telah mengatakan bahawa aset 1MDB melebihi hutang 1MDB. Ini adalah buktinya, tuan-tuan dan puan-puan. Selepas plan rasionalisasi, what do we have? Apa yang akan tinggal? Pihak pembangkang suka bercerita bahawa semua aset akan dijual dan semua hutang akan dilansaikan. Jadi kerajaan akan rugi sebab dulunya tanah kepunyaan kita, tetapi sekarang kita dah jual untuk bayar balik hutang. Itu tidak benar sama sekali. Tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat bagaimana jemaah menteri kami, kabinet, yang telah diberi penerangan yang begitu menyeluruh daripada Datuk Seri Husni, bukan sekali tetapi 5 kali paling kurangnya, mengenai plan rasionalisasi tersebut. Aset yang masih kami miliki, sama ada 1MDB ataupun Kementerian Keuangan, ya. Pertama sekali, baki 40% Bandar Malaysia, di mana nilai tersebut 4 hingga 5 bilion ringgit. Keduanya, TRX masih kepunyaan kami. Walaupun kami telah menjual tanah pada tahun ini untuk membayar hutang dan membina infra, baki tanah di TRX tersebut adalah di dalam 5 hingga 6 bilion ringgit. Itu masih kepunyaan kami. Dan yang ketiganya, kami mempunyai tanah di Air Hitam sebanyak 1 bilion dan juga di Pulau Indah sebanyak 300 bilion. Jadi jumlah aset yang masih kepunyaan 1MDB ataupun dengan Kementerian Keuangan ialah 10 hingga 12 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya berharap message ini adalah jelas, ya. Di sinilah rancangan kami. This is our plan. Apabila kita atau kerajaan telah melihat cabaran pada bulan 12 2014, kerajaan telah mengambil keputusan untuk melaksanakan plan rationalization plan, dan plan tersebut akan mengurangkan secara mendadak jumlah hutang 1MDB, namun akan meninggalkan begitu banyak aset di dalam 1MDB ataupun di Kementerian Keuangan. Kami telah menerima banyak kritikan dan tomahan bahawa 1MDB ini tidak telus, tidak terbuka, tidak memberi jawapan dan sebagainya. Saya hendak memberi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Begitu banyak perjumpaan dengan akhbar, begitu banyak liputan yang telah dibuat mengenai jawapan-jawapan yang kami telah berikan. Lihat di sana dan juga di dalam slide tersebut, liputan media yang begitu menyeluruh yang telah dibuat oleh 1MDB untuk memberi jawapan kepada soalan-soalan yang telah ditujukan kepada kami. Dan seterusnya, 1MDB dengan kerjasama JASA, Jabatan Hal Ehwal Khas, telah menerbit suatu buku di mana jawapan terperinci bersama fakta-fakta dan contoh daripada akaun yang diaudit oleh 1MDB telah dinyatakan. Saya nampak ada di depan ni ada salah seorang daripada tetamu kita membawa buku tersebut, ya, dan telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi kalau ada apa-apa soalan, di situlah ada jawapannya. Dan print run yang pertama, ya, isu pertama tersebut fully sold out. Sudah habis, ya. Jadi kami akan membuat print run kedua insya-Allah dalam bulan ini. Dan